Alright, hari ini kita nak masuk kepada subtopik baru dalam topik fungsi, okey, iaitu dua jenis fungsi yang kita namakan dia sebagai fungsi gubahan dan fungsi songsang. Actually dia adalah dua subtopik yang berlainan, tapi Ustaz akan tunjuk dulu dari segi hubungan dia, apa maksud fungsi gubahan, apa maksud fungsi songsang. Kemudian baru kita akan pergi kepada macam mana kita nak hasilkan atau kita nak create fungsi gubahan, dan macam mana kita nak create fungsi songsang. Yang ni kita akan belajar secara berasingan. Okey, tapi in terms of hubungan dia dulu nak bagi tunjuk, nak bagi awak nampak. Okey, ni hubungan biasa ya yang kita selalu nampak. Okey, iaitu hubungan satu dengan satu. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey, so kalau sini X, okey, sini dipetakan kepada F, X. Betul? Di mana ini adalah objek, ini adalah image. Okey, yang ni yang biasa. Maksudnya kalau kita buat F A, kita akan dapat D. Betul? Kalau kita buat F B, kita akan dapat E, image dia. Kalau kita buat F C, kita akan dapat F, image dia. Betul? Okey, sekarang ni kalau kita ada satu lagi kat sini pula. Okey, let's say ini adalah GX. Let's say ini adalah GX. Okey, so sekarang katalah sini I, J, K. Okey, sekarang ni dia dah ada tiga, nampak tak? Okey, so kalau kita tengok dari segi dekat sini, hubungan dekat sini, yang ni apakah yang berlaku? Ini adalah objek, ini adalah image. Betul? Kalau kita tengok yang sebelah kiri, ini objek, ini image. Sekarang yang ini objek, ini image. Betul? Kalau kita tengok dekat sini, yang ini G objek dia D, image dia I. G objek dia E, image dia J. Ni G objek dia F, image dia K. Yang ni kita tengok hubungan yang ni pula. Okey, what if sekarang hubungan yang berlaku ialah melibatkan tiga ni. Okey, melibatkan tiga ni. Okey, sekarang kita kena ingat macam ni kalau fungsi gubahan dia mula daripada sebelah kanan. Maksudnya kalau kita nak buat GFX, mula dari kanan GFX, bukan FGX. Okay, start daripada kanan ni, GFX. So objek dia tembus dekat ujung ni. Tengok GFA sama dengan I. GFB sama dengan J. GFC sama dengan K. Itu dari segi hubungan, menunjukkan kepada fungsi gubahan. Fungsi gubahan GFA I, GFB J, GFC K. Macam tu. Okey, so mula dari kanan. Okey, G. Kalau kata sini G, sini F, kita tukar pula. Sini G, sini F. Sekarang F G X, F G A sama dengan I, F G B sama dengan J, F G C sama dengan K. Okey, boleh faham? Okey, itu dari segi hubungan dia. So kalau G, tukar pula. Kita buat F G A. A adalah objek, image dia I. Kalau F G B, image dia J. Kalau F G C, image dia K yang kat hujung. Okey, boleh faham? Okey, sekarang fungsi songsang pula Okey, Ustaz padam yang ketiga, sebab songsang hanya melibatkan dua dulu Kita tunjuk dua dulu. Okey.
Okey, tengok. Okey. Tadi f x dapat objek, dapat image. Maksudnya f a sama dengan d, f b sama dengan e, f c sama dengan f. Betul? Songsang ni terbalik. Terbalik maknanya apa? Kalau tadi objek kiri, image kanan. Sekarang ini kanan akan jadi objek, kiri akan jadi image. Dia terbalik. So kalau terbalik, kita akan buat dia jadi macam ni, f negatif 1x. Maksudnya apa? Kita tak sebut f negatif 1, tapi kita cakap dia f songsang x. F songsang x. So f songsang x. So macam mana kita baca? Kita baca dari kanan. Kalau kita baca yang biasa ni, kita baca rumi lah, belah kiri dulu kan. Kalau kita secara songsang, kita baca daripada sebelah kanan dulu, macam Jawi, macam Arab. Okay, so f inverse objek akan jadi sebelah kanan, D. Kita dapat image dia A. F inverse E, image dia B. F inverse F, image dia C. Okay, alright. So boleh faham sekarang? So tadi kita bagi hubungan untuk fungsi gubahan, gabungan. Sekarang songsang pula adalah berbentuk terbalik. Songsang adalah bentuk terbalik. Okay, at the end of this topic nanti, at the end of this both subtopics nanti, kita akan buat macam mana soalan yang berbentuk rajah digabungkan dengan soalan berbentuk jalan kira, bentuk kita create fungsi tu. Okay, yang ini kefahaman asas dia, kefahaman asas tentang fungsi gubahan dan fungsi songsang. Okay, kalau ada 3 pula macam mana? Okay, boleh juga kalau ada 3 sebenarnya, kalau ada satu lagi. Tengok ni, kalau dekat sini f inverse x, dekat sini adalah g inverse x. Okay, maknanya kalau sini I, J, K. Okay, so G inverse adalah apa? G inverse I adalah sama dengan D. G inverse J sama dengan E. G inverse K adalah sama dengan F. Kalau 3. Okay. Boleh jadi juga soalan boleh ditanya macam tu. Okay, cuma kalau awak ingat, ni kalau terbalik adalah songsang, kalau gabung adalah gubahan. Okay, kejap lagi kita akan buat macam manakah bentuk soalan, bentuk soalan lah. Macam manakah bentuk keadaan yang kita kena gabungkan dua fungsi menjadi suatu fungsi gubahan, dan macam mana suatu fungsi biasa kita nak songsangkan dia jadi F inverse ataupun G inverse dan sebagainya. Alright, sekarang kita tengok keadaan kalau ada dua fungsi. Okay, contohnya fx equal to 2x tambah 1 dan gx adalah x tambah 3. Okay, so macam manakah kita nak jadikan dia suatu fungsi songsang? Macam mana? Contohnya macam ni. Kalau gx dimasukkan ke dalam f, so dia akan jadi f gx. Satu jenis fungsi songsang. Kalau f ni dimasukkan ke dalam g, dia jadi gfx. Okey, kalau f dimasukkan ke dalam f, macam mana? Boleh juga ffx. Kalau g dimasukkan ke dalam g, boleh juga jadi gx. Ini adalah bentuk-bentuk fungsi gubahan yang boleh berlaku apabila diberi dua fungsi. Dua fungsi yang berlainan. Okey, kita buat satu-satu dulu. Kita buat macam mana fgx. Okey, senang saja. Macam ni. Okey, kalau analogi biasa, kalau awak ada fx sama dengan 2x tambah 1, x ni apa? X ni adalah objek, betul? So kalau kita letak x tu 3, apa kita ganti dekat sini? Kita ganti dengan 3 lah, betul tak? So dia akan jadi apa? F3 kan? F3 maksudnya 2 kali 3 tambah 1, jadi 7. Yang ni biasa, yang senang, betul?
Okay, what if kalau sekarang FGX? Maksudnya apa? Maksudnya F ni sekarang asal usulnya Fx adalah 2x tambah 1. Okay, Ustaz tulis dulu. Okay, Ustaz macam ni dulu Macam ni dulu. Ni Fx sama dengan 2x tambah 1. Betul? Macam mana kalau kita tukar benda ni sebagai Gx? Apa akan berlaku kat sini? Kalau tadi 3, kita ganti kat sini 3, betul? So sini ganti dengan apa sekarang? Gx. Nah, macam tu. Okey, senang saja. So maksud dia Fgx adalah apa? Ni x tambah 3. So maksudnya dekat sini adalah x tambah 3. Faham? Okey. So jadi apa? 2x tambah 6 tambah 1, 2x tambah 7. So ini adalah Fgx. Okey. Okey, what if kalau Gfx pula? Macam mana pula kalau Gfx? Okey, senang sahaja. Kalau tadi G masuk dalam F, sekarang F masuk dalam G. Macam mana? Gfx ialah G ni pula X tambah 3 akan tukar jadi Fx. Okey, Ustaz ulang balik. Asal usulnya macam ni. Gx adalah x tambah 3. Tengok ni. Gx adalah x tambah 3. Sekarang kalau Ustaz nak Gfx, Ustaz ganti kat sini Fx. Betul? So dekat sini akan jadi apa? Fx tambah 3. So what is Fx? G 2x tambah 1. So dekat sini akan jadi apa? Dekat sini akan jadi apa? 2x tambah 1 tambah 3. Jadi 2x tambah 4. This is Gf. Okay, boleh faham? Okay, senang je kan? Okay, lagi. What if kalau kita nak cari Ffx? Ffx ni ataupun boleh juga ditulis sebagai F kuasa 2x. Okey, kalau awak jumpa macam ni G kuasa 2x. Apa maksud dia? G lagi kat dalam. Itu maksud dia. Maksudnya F masuk dalam F, G masuk dalam G. Okey. So sekarang tadi Fx adalah 2x tambah 1, betul? Ni. Sekarang x kena ganti dengan apa? X kena ganti juga dengan Fx. Okey. Ni Ustaz buat cara slow lah, okey, nak bagi awak faham. So apa Fx ni? Fx ni apa? Adalah 2x tambah 1 juga, betul? So dekat sini adalah 2x tambah 1 juga. So jadi apa? 4x tambah 2 tambah 1, 4x tambah 3. Okey, sekarang G kuasa 2x akan jadi macam mana? Gx. Okey, apa Gx tadi mula-mula? X tambah 3, betul? Asal usulnya Gx adalah x tambah 3. So kalau Gx dekat sini akan ganti dengan Gx tambah 3. So apa Gx? Gx pun x tambah 3. So dekat sini akan ganti apa? X tambah 3. Faham? Jangan pening So x tambah 6. Okey, boleh faham? Okey, senang sahaja. Okey, alright.